Again. Non-stop aku rasa meremang. Today is all about story. Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Mungkin ada yang dah biasa dengar Jalan Gerik. Siapa yang tahu jalan ni sebenarnya telah menghubungkan Kelantan dan juga Perak. Dan jalan ni sebenarnya jalan belakang. So macam kalau aku daripada Kedah nak balik Kelantan, biasanya aku akan guna jalan ni lah. Jalan dia agak berliku yang mana kiri dan kanan ada hutan dan juga gaung. Kadang-kadang boleh juga terjumpa gajah ni melintasi jalan. Selain tu banyak juga kisah-kisah seram dekat jalan ni. Tapi tak ramai juga yang tahu tentang sejarah pembinaan Jalan Gerik. So without wasting any time, let's get started. Sebelum aku cerita tentang kisah seram yang pernah terjadi dekat Jalan Gerik tu, aku lebih suka untuk perkenalkan sejarah Jalan Gerik sebab at least kita tahu sedikit sebanyak tentang sejarah Jalan Gerik sebelum kita teruskan kepada cerita yang seram. Jalan Gerik ni sebenarnya mempunyai kepanjangan sejauh 123 km. Selain jalan ni menghubungkan Perak ke Kelantan. So kalau korang daripada Kedah nak ke Kelantan pun boleh, Perak nak ke Kelantan pun boleh, Penang nak ke Kelantan pun boleh. So jalan ni sebenarnya merupakan jalan alternatif ataupun jalan kedua ataupun jalan yang lebih cepat lah berbanding jalan dekat highway tu. Dan jalan ni juga sebenarnya banyak digunakan oleh kenderaan awam dan juga lori-lori balak ataupun lori-lori kontena yang besar. So orang yang macam nak cepat ataupun nak avoid tu, so kebanyakan diorang ni akan menggunakan Jalan Gerik lah untuk daripada utara nak ke pantai timur. Semasa pembuatan Jalan Gerik, sebanyak 5 batalion askar wataniah telah dikerahkan untuk mengawasi Jalan Gerik ni. Pada 21 Mei pada tahun 1974, komunis telah menyerang jalan ni dan diorang telah merosakkan sebanyak 63 jentera berat. Kemudian pada 7 Ogos pada tahun yang sama, seramai 3 orang pekerja JKR telah terbunuh semasa membuat jalan tu. Seramai 116 pahlawan yang telah mati sekitar tahun 1968 hingga 1989. Jadi untuk mengingati pengorbanan diorang ni, pihak JKR telah membina sebuah tugu bagi mengingati diorang yang telah mati semasa diorang membuat kerja ataupun semasa diorang ni sedang membuat Jalan Gerik tu. Kemudian pada 1 Julai pada tahun 1982 barulah jalan ni dibuka untuk orang awam. Itu pun pada waktu siang je. Pada waktu malam tidak dibenarkan sama sekali untuk menggunakan Jalan Gerik ni. Orang awam nak lalu pada waktu siang pun kena diiringi oleh anggota tentera. Maksudnya orang awam pada masa tu tak dibenarkan lalu jalan tu sesuka hati. Pada tahun 1989, peraturan tadi telah dimansuhkan sepenuhnya selepas perjanjian damai ditandatangani oleh pihak Hat Nyai. Kadang-kadang ada juga pengguna jalan raya yang boleh terserempak dengan gajah yang melintasi jalan tu. Kalau bernasib baik lagi, korang boleh terjumpa entiti yang tak berjasad dekat jalan ni. Biasanya kalau aku nak lalu jalan ni, aku akan avoid pada waktu malam lah. Sebab jalan ni macam agak creepy dan menyeramkan sikit lah bila lalu waktu malam. Dengan lampu yang tak ada and then hutan kiri kanan, kadang-kadang akan jumpa gaung. So memang aku akan avoid lah lalu pada waktu malam. Banyak yang terjadi kes-kes di mana pemandu ataupun pengguna jalan raya dekat Gerik tu diganggu semasa diorang menggunakan jalan ni pada waktu malam. Tiba-tiba kena high beam dengan kenderaan dekat belakang sebab ada yang menumpang dekat atas bumbung. Kadang-kadang tu kereta diorang ni rasa tiba-tiba jadi berat. Cerita yang aku masih ingat sampai sekarang, ada sekumpulan student Insania Halo Star. So diorang ni nak balik ke Kelantan. Jadi diorang pun decide lah nak balik ke Kelantan menggunakan Jalan Gerik pada waktu malam. Tak silap aku masa tu diorang just guna kancil. Jadi masa dalam perjalanan tu, kawan-kawan dia yang lain semua dah tidur melainkan si driver tadi lah. Tinggallah dia seorang ni tengah drive. Yang kawan lain semua tak boleh buat bincang ngantuk. And then dia ternampak dah ada satu lori ni parking dekat tepi jalan. So dia pun stop lah macam nak tumpang tidur kat situ juga sebab dia dah memang sangat-sangat letih. Lagipun dia tak adalah rasa takut sangat. Mungkin driver lori tadi pun parking dekat situ sebab nak tidur juga. So dia pun parking lah kereta dia dekat belakang lori tadi and then dia pun tidur. Masa dia tengah tidur tu, tiba-tiba kawan dia kejutkan dia sambil terjerit-jerit. Rupanya kereta diorang tadi tu tengah bergerak nak jatuh ke dalam gaung. Nasib baiklah diorang tu dah tersedar. And then diorang teruskan perjalanan diorang sampailah ke Kelantan. Lori tadi pula memang tak ada kat situ. Mungkin dah gerak ke apa ataupun halusinasi si driver tadi pun aku tak sure. Korang bayangkan kalau diorang tak sedar, mesti diorang semua dah mati dekat dalam gaung tu. So ada satu cerita seram ni yang mana ada satu family ni nak ke Terengganu. Diorang ni dari Penang nak ke Terengganu. Dan diorang nak ke Terengganu sebab ada adik ipar diorang ni dah accident kat sana. Jadi diorang kena balik pada malam tu juga. Masa diorang ni on the way nak masuk ke jalan balik, and then diorang pun dapat call mengatakan yang
adik diorang tu dah meninggal. Tapi diorang teruskan juga perjalanan diorang sampai ke Terengganu. At least diorang boleh jumpa arwah buat kali terakhir. Jadi lepas je urusan diorang dekat Terengganu tu, diorang pun decide lah untuk balik ke Penang balik. Diorang mula masuk ke highway Gerik lebih kurang pada pukul 1:30 pagi. Jadi dalam perjalanan tu, and then si suami decide lah nak berhenti dekat RRA Gerik sebab ni nak buang air kecil. Pada masa tu lebih kurang pada pukul 4 pagi. Manakala anak dengan bini dia pula dah tidur dekat dalam kereta. Masa dia nak tinggal kereta, dia pun lock lah kereta dia, and then dia on alarm sebab dia takut in case ada apa-apa yang terjadi lagi pun. Anak dengan isteri dia kan tengah tidur dalam kereta. Tiba-tiba alarm kereta dia berbunyi. Kelam kabut lah si suami ni patah balik ke kereta dia. Dan pada masa tu dia nampak Ria, isteri dia, memang macam takutkan sesuatu. Dia pun tanyalah isteri dia apa yang jadi. So isteri dia pun cakap lah dia nampak ada 2 orang yang mundang mandir depan kereta diorang sambil orang tadi tu pandang bini dia dekat dalam kereta. Shit. Weh tak lawak weh. Gila korang nampak tak? Meremang. Meremang siut. Okay, dia dah cool lah. Okay, kita teruskan. So si suami ni tadi pun fikirlah positif. Mungkin diorang tu cuma driver lori yang parking dekat situ. And diorang pun teruskan perjalanan diorang untuk balik ke Pulau Pinang. Masa dekat highway Gerik tu, kabus memang sangat-sangat tebal. Sebab pukul 4 pagi dah memang waktu embun. Jadi kau pula dekat atas bukit, memang kabus tu memang akan tebal lah. Si suami ni sebenarnya rasa macam tak sedap hati. Dia rasa macam nak U-turn, tapi dia macam okey lah, aku cuba teruskan jugalah perjalanan ni. Dan pada masa tu juga sebenarnya dah rasa macam ada yang tak kena. Secara tiba-tiba ni bini dia macam terkejut sesuatu. Terus dia macam suruh bini dia untuk baca doa apa-apa yang patut. Pada masa yang sama, kereta diorang ni dah terasa berat. Even time tu kereta tu turun bukit, kereta diorang memang terasa sangat-sangat berat. Macam ada something yang tindih kereta diorang. Sampai kan si suami ni terpaksa turunkan gear. Korang bayangkan lah, nak turun bukit kena pakai gear rendah. Sepatutnya nak naik bukit baru guna gear rendah. Ini nak turun bukit, tak boleh nak turun sebab kereta berat sangat. Lepas tu kereta diorang ni mula rasa ringan lepas kereta diorang berselisih dengan lori kayu balap. And then lepas tu kereta diorang ni jadi macam tadi, terasa berat balik. Sampai kan dia terpaksa menghabiskan perjalanan dia dengan drive menggunakan gear yang rendah. So lepas je sampai diorang dekat rumah, barulah diorang ni masing-masing buka mulut sebenarnya apa yang terjadi semasa perjalanan diorang kat Gerik tu. So bini dia lah yang cerita dulu. Bini dia beritahu masa perjalanan diorang nak ke Terengganu hari tu, bini dia sebenarnya dah nampak something. Dia nampak ada lelaki tua kat tepi jalan atas bukit Gerik tu. Dan orang tua tu sambil melambai-lambai tangan dan tersenyum ke arah si bini tadi tu. Weh, beremang lagi. Ya Allah, susah betul. Okay. Bila diorang dari Terengganu nak balik ke Penang pula, bini dia nampak lagi lelaki tua tadi. Tapi kali ni lelaki tua tu tak senyum. Dan apa yang lagi menyeramkan, lelaki tua tadi tu ikut kereta diorang. Selain tu juga bini dia pun nampak ada benda yang berwarna putih follow kereta diorang selain orang tua tadi. Tapi sebenarnya si suami ni memang tak nampak apa-apa. Dia cuma rasa kereta diorang berat je pada malam tu. So benda ni diorang pun ceritalah dekat family diorang. And then adik dia beritahu yang kawan dia pernah accident dekat jalan tu disebabkan dia rasa kereta dia berat and then kereta dia terbabas. So mostly kalau orang nak lalu kat jalan Gerik tu, memang orang akan avoid lalu pada waktu malam. Sebab jalan tu kan jalan hutan, kiri kanan hutan. Hutan ni kan tempat tinggal jin. So mungkin benda tu akan muncul untuk mengganggu orang yang guna jalan tadi tu. Aku pernah lalu dekat jalan Gerik tu pada waktu malam. Masa tu tahun lepas punya raya aku balik, tapi Alhamdulillah tak ada apa sebab jalan tu agak busy, banyak kereta kan lalu lalang sebab time tu kan raya, jadi memang banyak kereta lah dekat atas bukit Gerik tu. So macam tak adalah takut sangat. Tapi kalau macam hari biasa nak lalu kat situ waktu malam memang agak menakutkan sikit lah. Tapi apa-apa pun, sebelum memulakan perjalanan korang, kita mesti mulakan dengan doa. Semoga perjalanan kita selamat sampai ke destinasi. Okay guys, that's it for today. Aku nak tahu kepada korang yang pernah lalu jalan Gerik ni dan ada pengalaman seram masa korang lalu dekat sana, please komen di bawah. Sebab selama aku lalu dekat sana, aku tak pernah kena ganggu. Mungkin sebabkan aku banyak lalu pada waktu siang. That's it for today, dan aku harap korang suka dengan video aku. Pada korang yang belum lagi subscribe channel ni, jangan lupa untuk subscribe di bawah, turn on notification, like, comment dan share. Dan kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.